untuk kita mulakan kita punya majlis pada pagi ini dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, 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 rabbal alamin. Semoga kita punya majlis untuk pagi ini dan juga perkongsian kita pada hari ini dapat manfaat dan juga keberkatan daripada Allah dan juga dilindungi daripada Tuhan kita. So actually, apa khabar anda semua? Mizi harap anda sihat walafiat, luar biasa hebat. So actually kita pun seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita semalam, perutusan sebenar Ramadan, dan kita punya PKP kena sambung lagi sehingga untuk umat Islam PKP kita sampai 30 hari lah, maksudnya puasa kena penuh kita sampai 30 Ramadan actually. So jadi Kak Ita, salam Ramadan. So actually semua-semua selamat berpuasa. So jadi sebelum kita mulakan kita punya topik pada hari ini, Mizi nak minta untuk semua Max Gabian ataupun viewers kita untuk tag, share, invite lebih ramai kawan untuk tengok kita punya perkongsian sharing yang akan Mizi bahaskan pada pagi ini. Dan nanti kita boleh juga komen apa yang kita rasa sewaktu puasa, kenikmatan untuk puasa tu dari sudut pandang ataupun perspektif kesihatan sendiri. So jadi as usual kita tengok untuk first day puasa ni memang nak tak nak puasa kadang-kadang kita tahu memang letih sedikit lah. Tapi kita nak tengok dari sudut pandang yang positif, apa kebaikan kita punya puasa sendiri. Dari sudut kesihatan, dari sudut perubatan dan juga sebagainya. So jadi macam mana untuk first day puasa, baru berapa, lebih kurang tak sampai separuh hari lagi lah. So actually lebih kurang 6-7 jam sendiri. So jadi kalau kita tengok untuk Mizi nak bawakan terus untuk kita punya topik hari ini, iaitu kita tengok untuk puasa sendiri ataupun tajuk kita kenikmatan puasa dari perspektif kesihatan. So kita tahu untuk puasa ni memang telah diakui bukan sahaja daripada para ulama Islam sendiri, dan juga kita juga telah diakui oleh para saintis, profesor barat sendiri yang mengkaji apa kelebihan puasa dari perspektif ataupun dari sudut pandang ataupun sudut kaca sendiri. So jadi kalau kita tengok orang-orang yang sebelum pergi operation, pergi pembedahan, sometimes ada yang nak pergi buat scan ataupun apa-apa terapi, dinasihatkan oleh MO, medical officer ataupun doktor-doktor untuk buat puasa 24 jam. Contohnya kalau kita nak pergi check untuk kencing manis, so untuk malam tu kita kena dah berpuasa lebih kurang 8 jam untuk tanpa ada apa-apa makan. Itu juga adalah dari segi kita punya sinonim untuk puasa dari segi aspek perubatan sendiri. So kalau kita tengok hari ni, Mizi nak ulaskan, Mizi minta maaf dulu ada sedikit-sedikit yang berkaitan dengan unsur keagamaan di sini. So andai kata salah dan juga kurang tepat, Mizi mohon untuk perbetulkanlah. So jadi untuk kita tengok apa itu definisi untuk puasa. So jadi untuk puasa ni kita boleh bahagikan kepada definisi dari sudut bahasa, dan lagi satu adalah dari sudut istilah syarak sendiri. So jadi untuk dari segi sudut bahasa, yang mana kita tahu bahawa untuk puasa adalah menahan diri daripada sesuatu. So itu adalah general. Tapi kalau kita pergi kepada istilah ataupun dari segi syarak, iaitu kalau kita tengok puasa sendiri adalah keadaan di mana kita harus menahan lapar dan dahaga. Itu satu poin. Daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, itu yang kedua. Yang ketiga, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Yang ketiga dan juga yang keempat, haruslah disertai dengan niat. So jadi siapa yang puasa tak ada niat lagi, semalam ke ataupun pagi tadi ke, ada bangun sahur tak?
So jadi kita kena niat. So 4 perkara tadi sangat-sangat penting untuk kita cukupkan kita punya puasa tersebut. Maksudnya kita menahan, bukan saja menahan lapar dan dahaga, bukan saja kita tak makan, tak minum, tapi ada perkara-perkara yang boleh membatalkan kita punya puasa sendiri. Dari mana? Dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Maksudnya dari masuk waktu imsak ataupun subuh sehinggalah kita punya waktu maghrib sendiri, dan haruslah disertai dengan niat. So jadi sangat-sangat tertib kita punya untuk puasa ni. So itu adalah dari segi syarak dan juga istilah sendiri. So jadi kalau kita tengok untuk kita punya perspektif ataupun kewajipan untuk puasa ni. So jadi seluruh umat Islam sendiri, seluruh dunia, tak kisahlah diwartakan untuk berpuasa pada hari ini ataupun esok, bermulanya 1 Ramadan hingga ke 29 ataupun 30 Ramadan, harus berpuasa selama 1 bulan. So jadi itu adalah satu kewajipan untuk setiap umat Islam untuk berpuasa setiap kali datangnya Ramadan. So kita bayangkan kalau dalam 1 tahun, untuk semua Max Gabian, tuan-tuan dan juga puan-puan, kita bayangkan dalam masa 1 tahun, tubuh badan kita tiada rehat langsung kecuali waktu kita puasa. Maksudnya 1 tahun ada 12 bulan, 365 hari ataupun 366 hari. So jadi kita hanya ambil masa dalam masa 1 bulan ataupun 30 hari untuk kita berpuasa, untuk kita rehatkan kita punya tubuh badan dalam masa lebih kurang 13 hingga ke 14 jam sendiri. So jadi kita tengok setiap tempat dengan keadaan kita tahu garisan-garisan pada bahagian bumi adalah berbeza. So jadi hari ini Mizi nak kongsikan sedikit info di mana kita akan tengok ada 5 tempat yang mereka akan berpuasa lebih lama, dan juga ada 5 tempat di mana mereka akan berpuasa lebih sekejap. So jadi ini Mizi akan kongsikan 10 bandar tempoh berpuasa paling lama dan juga berpuasa paling singkat di dunia. So jadi kita pergi kepada yang pertama, kita tengok keadaan 5 bandar yang puasa paling panjang. So di mana dekat Murmansk, dekat Russia sendiri, mereka harus berpuasa selama 21 jam 41 minit. So jadi dekat sana, contohnya kalau waktu bersahur adalah jam 1.22 pagi, so berbuka adalah 11.13 malam. So jadi jangka masa puasa yang lama. Kita ada tengok yang lain pula dekat Luleå, dekat Sweden, 20 jam 20 minit. Kita ada dekat Reykjavik, dekat Iceland, ini 19 jam 57 minit. Dekat Fairbanks, Alaska, 19 jam 47 minit. Dan kita ada Oslo dekat Norway, 19 jam 6 minit. So bagi tengok kalau siapa yang pernah pergi ke tempat-tempat tersebut, ada pergi negara-negara Eropah, sometimes mereka punya jangka hayat puasa ataupun waktu puasa untuk satu hari adalah lebih lama berbanding dengan dekat Malaysia sendiri. So satu yang saya suka, macam outstation tahun lepas, maksudnya kita bersahur dekat Semenanjung, maksudnya bersahur dekat KL, maksudnya waktu imsak masuk dalam 5.45 macam tu. Tapi bila pergi fly ke ataupun outstation ke Sabah, Sarawak, so dekat sana kita akan berbuka lebih awal 1 jam begitu. So itu yang rasa macam best lah ataupun nikmat untuk kita puasa dari segi kita punya jangka hayat untuk puasa sendiri. So jadi kalau kita tengok juga untuk bandar-bandar yang jangka hayat pendek lah berbanding dengan negara-negara lain yang secara purata lebih kurang 14 jam. So adalah dekat Dar es Salaam dekat Tanzania, 13 jam 4 minit. Dekat Rio de Janeiro, so dekat Brazil, 12 jam 23 minit. Santiago dekat Chile, 11 jam 54 minit. Dekat Cape Town, Afrika Selatan, 11 jam 53 minit. Dan juga dekat Ushuaia dekat Argentina, 10 jam 37 minit. So keadaan puasa untuk satu-satu tempat sendiri, kalau ada dekat sini Max Gavin kita yang dari Brunei, actually Bruneian tak puasa lagi hari ni. Mereka akan puasa bermula esok Sabtu.
dan mereka juga akan berakhir lebih lambat lagi lah daripada kita 1 hari. So dia adalah bergantung kepada, maksudnya kaedah pencerapan dan juga sebagainya untuk nak tentukan keadaan puasa sendiri. So jadi kalau kita balik kepada perspektif untuk kesihatan ni, di mana kita boleh tahu puasa ni macam Mizi cakap tadi telah diakui oleh dari segi perubatan. Sebelum kita nak buat apa-apa operation, kita kena lakukan dahulu, maksudnya berpuasa. Maksudnya kita kena tahan kita punya perut daripada makan. So jadi kalau kita tengok, anda juga boleh kongsikan dekat ruangan-ruangan komen sendiri apa yang anda tahu ataupun terdengar daripada hari ini. Memang banyaklah yang akan share puasa, apa yang baiknya tentang puasa. Anda boleh share dekat ruangan komen di sana untuk apa kebaikan puasa ataupun yang pernah lalui zaman puasa dalam masalah-masalah yang sakit, dan selepas tu dia dah ada proses untuk kesembuhan ataupun dari segi rawatan sendiri. So jadi boleh kongsikan dekat kita punya ruangan komen dekat sana. So jadi untuk hari ni Mizi nak cerita serba sedikit kebaikan ataupun kenikmatan puasa ni dari perspektif untuk kesihatan. So siapa yang ada pengalaman boleh komen dekat kita punya bahagian, boleh share dekat kita punya bahagian komen di bawah. Okey, so jadi untuk itu Mizi akan tengok satu persatu, di mana kita boleh tahu bahawa kalau kita puasa ni, dia akan ada satu proses untuk detox ataupun kita katakan penyingkiran toksin tu secara neutral, secara semula jadi. So bayangkan macam Mizi cakap tadi, kalau 11 bulan kita asyik makan tanpa henti, maksudnya tak ada puasa, at least puasa sunat ke dan juga sebagainya. Lama-lama tubuh badan kita ataupun fungsi organ kita ni tak ada masa untuk rehat. So jadi dalam keadaan puasa ni, secara semula jadi proses detox tu akan berlaku. Sebab kita berpuasa secara purata adalah 14 jam tadi. So jadi ini sangat-sangat baguslah untuk tubuh badan kita, di mana kalau kita tengok puasa ni sangat bagus untuk kita nak proses detoksifikasi. So jadi ada di mana kita tahu proses detox tu adalah untuk kita nak bersihkan tubuh badan kita daripada racun, toksin, bahan-bahan kumuh yang berbahaya. So ada satu kajian yang telah dilakukan oleh Dr. Lonnie J. Brown, seorang PhD, di mana dia kaji tentang advances in therapeutic fasting. So di mana beliau mengatakan bahawa amalan yang biasa dilakukan dalam masyarakat hari ini ialah apabila seorang menghidap penyakit, mereka akan makan ubat, pergi rawatan. Tetapi sudah tiba masanya untuk amalkan sesuatu yang berbeza, iaitu berpuasa, di mana menahan diri daripada makan, merehatkan organ-organ fungsi. Contohnya untuk organ detox kita, hati, untuk organ detox yang lain, kita punya buah pinggang, dan juga fungsi-fungsi detox bagi organ-organ yang lain. So jadi kita tahu puasa ni sebagai salah satu penawar ataupun ikhtiar untuk kita nak bersihkan ataupun kita nak detox tubuh badan kita daripada penyakit. Dan kita tengok puasa merupakan, kita katakan di sini, sebagai terapi yang paling tertua di dunia, di mana orang-orang terdahulu, contohnya dari segi Hippocrates, Galen, Paracelsus, juga merupakan orang-orang yang mengakui dari segi kebaikan ataupun manfaat untuk puasa. Dan kalau kita tahu para kita punya macam ilmuwan barat sendiri, iaitu Plato, Socrates, dari segi Mahatma Gandhi pun juga puasa setiap kali, maksudnya untuk puasa dari segi aspek kesihatan sendiri. So jadi itu adalah yang pertama, di mana kita tengok untuk perspektif puasa untuk kesihatan adalah, untuk yang pertama adalah detox sendiri. So kalau kita tengok untuk yang kedua, ada satu kajian yang telah dilakukan bahawa bila mana seseorang yang berpenyakit, contohnya dari segi jantung, kencing manis, darah tinggi, gout, bila mana mereka puasa, penyakit-penyakit kritikal tu maksudnya dalam tahap kawalan dan seterusnya boleh turun ke paras yang normal. So jadi itu adalah antara kebaikan, di mana ada satu kajian daripada Universiti Utah sendiri, di mana seorang profesor di sana ada melakukan kepada seorang kumpulan ataupun sekumpulan
maksudnya kajian mereka menyatakan bahawa orang yang menghidap berkenaan dengan sakit jantung dan kencing manis dalam masa keadaan mereka puasa seminggu hingga ke 2 minggu dapat turun, maksudnya peratusan ataupun bacaan untuk kencing manis dan juga tekanan jantung tadi. So jadi ini salah satu kita balik kepada untuk kita katakan puasa ni mampu untuk nak mengurangkan simptom-simptom masalah penyakit-penyakit yang lebih bahaya dan juga mampu nak optimumkan ataupun mencapai ke tahap normal untuk satu-satu bacaan penyakit tu. So jadi sangat-sangat pentinglah untuk kita tengok ini. Kalau puasa, kalau kita check ataupun kita Google saja dekat kita punya maksudnya search engine sendiri, iaitu apa kebaikan puasa, apa manfaat puasa. Tak kisahlah puasa pada bulan Ramadan ataupun puasa pada hari-hari biasa. So sangat banyaklah untuk kita punya manfaat untuk puasa tu sendiri. So jadi kalau kita tengok lagi untuk lain-lain alternatif dari segi apa yang telah dinyatakan untuk satu kongres pada tahun 1994, iaitu Kongres Antarabangsa pertama yang bertemakan kepada kesihatan dan Ramadan, iaitu yang berlaku di Casablanca. So jadi keadaan ini di mana pada persidangan tersebut telah membentangkan lebih kurang 50 kertas kajian yang berkaitan dengan puasa, dan semua ke-50 kertas kajian tu mengakui bahawa puasa ni sangat-sangat bagus dari segi aspek kesihatan, terutamanya dari segi perubatan sendiri, yang di mana keadaan puasa ni boleh menyembuhkan pelbagai jenis penyakit yang dihadapi oleh manusia sendiri. Sebab kita tahu asas ataupun sumber punca utama penyakit adalah bermula dari perut kita. So kalau kita dapat bersihkan kita punya perut, that's mean for usus kita, usus kecil, usus besar, dari segi pemakanan kita okey, of course dari sana puasalah alternatif untuk kita nak dapatkan maksudnya di sini rawatan dan juga keadaan terapi untuk kita nak kembali sihat dan juga kembali teraturlah untuk fungsi-fungsi organ kita tersebut. Okey. So jadi kita banyak sangatlah kalau kita nak kaji tentang aspek puasa ni terhadap kita punya tubuh badan. So jadi kalau kita tengok untuk puasa ni, kita pun tak terlepas dari amal ibadat. So kalau kita tengok untuk produk-produk weekend sendiri, Mizi nak sentuh sedikit tentang produk weekend. Bila mana kita macam nak bangun untuk qiyamulai, untuk nak buat tarawih. Sekarang ni kita memang kena tarawih di rumah lah. So jadi kita nak buat berapa banyak, nak baca bacaan tu panjang macam mana pun, itu adalah terhadap kita. Tapi bagi orang yang ada masalah-masalah macam contohnya penyakit, even though macam tak boleh berdiri, tapi waktu tarawih mereka ada pakai knee pad, ada pakai kita punya, kalau for wanita ada pakai cap sebagai anak tudung, ada pakai wristlet, stocking. So di samping tu dia akan bagi tenaga untuk waktu malam kita beribadah. Kalau untuk waktu siang, let's say kalau macam kita macam lemah sedikit, so why not untuk kita pakai produk-produk tersebut untuk nak tambah tenaga. Contohnya bagi orang yang macam nak buat kerja rumah, sekarang ni semua everything ada di rumah. Maksudnya kita kena buat kerja sendiri. Tiada lagi contohnya kalau in term of membantu rumah ke, ataupun kerja-kerja rumah, nak mengawal selia lagi untuk anak-anak belajar, mungkin kita akan rasa macam penat sedikit. Tapi dengan pemakaian untuk produk weekend ni, dia akan bagi ekstra tenaga. Dan di samping tu, untuk dia akan double up untuk kita punya proses. Contohnya macam Mizi cakap tadi, kalau puasa biasa pun dia dah boleh detox. So jadi untuk produk kita ada spesifik ataupun fungsi-fungsi untuk detox kita punya darah. So dia akan double boost untuk kita punya proses-proses tersebut. So di samping untuk kita puasa ni, kita tahu memang ada dia punya kebaikan untuk manfaat-manfaat yang sangat-sangat penting. Why not untuk kita selitkan kita punya penggunaan produk weekend kita, dan mungkin pada waktu malam untuk kita punya Cola Plus dan juga Ribbon Cream untuk kita pakai sekaligus untuk kita dapatkan lagi aspek kesihatan kita. Okey.
So jadi yang mana baru masuk, hai, selamat berpuasa dan juga selamat datang. So jadi kita nak tengok kita punya komen sikit lah daripada kita punya viewers kita. Okay, so jadi kita tengok ada perkongsian daripada siapa ni. So ada yang cakap pakai stokin waktu puasa. So dia akan nampak lebih lebih ketara dia punya kesan dia, tindak balas dia. Okey, so jadi untuk actually daripada siapa tadi Okey, Puan Mariam dari Keluar. Okey, bulan puasa pakai knee pad bertambah sakit lutut. Actually mungkin Puan Mariam nak cakap untuk mungkin kalau keadaan dia bertambah, kalau sebelum ni sakit lutut dia biasa-biasa, bila once dia dah pakai, dia akan improve dia punya keadaan untuk lutut tersebut. Mungkin pada peringkat awal mungkin akan sakit sedikit lah, tapi lama kelamaan untuk proses tersebut akan beransur dan juga akan kembali pulih. Okey, so jadi kita ada Cikgu Mariam actually yang tadi saya cakap tu lah, yang pasal stokin tu. Okey, stokin wajib pakai stokin waktu bulan puasa 24 jam sebab nak tambah dari segi tenaga kita. So actually macam Mizi cakap tadi, sekarang ni orang memang puasa, sometimes akuilah puasa tu memang letih, tapi kita kena ada extra tenaga ataupun inisiatif bagaimana untuk kita nak tambah kita punya tenaga melalui produk-produk kesihatan yang kita ada dekat sini lah, iaitu di mana kita boleh pakai produk-produk weekend yang spesifik waktu malam. So bagaimana untuk kita nak tambahkan kita punya tidur yang lebih berkualiti. So sometimes macam siang, especially untuk kita kena macam take a nap lah juga sebelum waktu Zuhur tu kan macam waktu sunat untuk kita berpuasa, kita tidur seketika. So jadi untuk waktu tersebut mungkin kita boleh gunakan kita punya V-Dream. Dan juga pada waktu malam mungkin kita boleh gunakan kita punya V-Dream untuk bedding sheet dan juga kita punya pillow protector untuk kita dapatkan lagi kualiti yang tidur yang lebih bagus lagi, supaya nanti waktu pukul 3-4 pagi kita mungkin nak bangun tahajud, nak buat qiyamulai ke dan sebagainya, kita dapat tidur ataupun rehat yang secukupnya. Okey, daripada Kak KB, semua penyakit berpunca dari perut. Kita makan macam-macam tak pernah kawal, jom pakai weekend untuk detox. So pakai weekend untuk puasa, detox, ditambah dengan puasa kita, so lagilah kita double kita punya maksudnya fungsi. Dan siapa yang nak macam orang katakan semula jadi, maksudnya penyingkiran toksin tu, maksudnya natural healing daripada tubuh badan, puasa. Dan kita boleh tengok result. Siapa yang memang nak turunkan berat badan, boleh pakai weekend. Puasa memang of course serba sedikit kita boleh menurunkan kita punya berat badan sendiri, ataupun kita punya maksudnya kita buang kotoran-kotoran yang tak penting dalam tubuh badan kita untuk kita dapat lebih banyak lagi maksudnya manfaat dan juga fungsi organ kita. Okey, so jadi kita jadi kalau macam saya cakap tadi, produk weekend ada pelbagai yang kita boleh pakai. Tak semestinya stokin, macam Mizi sarankan untuk stokin lah. Cap kita boleh pakai, kita boleh pakai kita punya wristlet, kita pakai kita punya knee pad, kita boleh pakai kita punya V-spine, kita boleh pakai kita punya waktu tidur macam Mizi cakap tadi, V-Dream, dan juga untuk V-Dream pillow protector dan juga bedding sheet sendiri. So jadi yang mana yang macam bulan puasa ni yang berniaga, yang ada buat bisnes kuih raya ke ataupun juadah-juadah berbuka puasa, so actually mereka ni perlukan extra tenaga untuk buat kerja dan juga untuk nak monitor everything semua. So jadi why not untuk pakai produk weekend ni untuk extra boost tenaga, dan juga sangat-sangat penting untuk nak kelihatan fit, cergas. Even though kita puasa, kita pun tak naklah orang cop kita puasa ni orang macam tak produktif, tak aktif. Actually bulan puasa kita boleh sangat-sangat aktif
sangat-sangat produktif sebab kita banyak masa yang kita macam hari-hari biasa kita buat, kita tak buat, tapi kita boleh lakukan pada bulan puasa sebab kita tak makan. So sometimes macam duduk kat rumah sekarang ni, PKP, asyik-asyik pergi dapur nak makan. Tapi sekarang dah puasa, kita dah jarang lah untuk pergi ke dapur, kecuali nanti waktu lepas asar dah nak preparation untuk berbuka. So jadi itu saja. So jadi why not untuk keadaan kita. Okay, so sometimes kita kena sebab kita tengok keadaan apa yang saya nak ulas balik kepada Puan Mariam tadi. Actually memang waktu puasa kita 14 jam puasa, kurang minum air pada waktu siang hari. So jadi waktu sahur tu kita kena betul-betul monitor, kita kena ambil air, contohnya 2 gelas. So waktu dah berbuka 2, pertengahan 2, maksudnya nanti sebelum tidur akan ambil 2 lagi. So of course akan cukup kita punya penggunaan ataupun pengambilan air untuk satu hari, lebih kurang 8 gelas ataupun 2 liter lah, mengikut tubuh badan masing-masing. Dan tapi memang kalau kita pakai produk weekend ni kurang untuk minum air, memang dia punya untuk kesan tindak balas tu akan lebih ketara lagi lah, rasa sakit tu. Tapi that is a healing crisis lah, yang macam Mizi cakap sebelum ni. Okay, so jadi kita nak tak nak memang akan kena pakai lah. Tapi why not untuk kita pakai kalau kita macam siang as a basic lah, kita boleh pakai mungkin socks dan juga wristlet. Mungkin pada waktu malam untuk bagi orang yang macam nak bertarawih, untuk nak mulai, untuk nak tahajud, pakailah untuk complete. At least kita ada knee pad, socks, kita punya cap dan juga sebagainya. Okay, so ini ada komen daripada Puan Faiza. Ya betul Mizi, siapa-siapa yang ada masalah selalu letih dan juga lesu, makan Cola Plus membantu untuk lebih cergas dalam bulan puasa. Ya, Cola Plus ni actually ada kandungan vitamin C, ada collagen yang sangat-sangat penting, bukan saja untuk kulit tapi untuk kita punya rawan dan juga sendi. So kita boleh minum pada waktu malam, actually sebelum tidur ataupun waktu nak berbuka pun boleh, tak ada masalah lah untuk Cola Plus ni. So jadi Mizi nak sambung sedikit, yang mana ada komen pengalaman tentang puasa, tentang maksudnya dari segi aspek kesihatan sendiri, boleh komen dekat ruangan komen dekat bawah. So Mizi nak sambung sedikit, di mana kalau kita tengok untuk puasa ni bukan saja dia macam Mizi cakap tadi untuk detox, boleh menyembuhkan penyakit-penyakit yang kronik, dia juga sangat-sangat penting kepada aspek mental kita sendiri, di mana dia akan bagi satu keadaan di mana saraf kita akan lebih bagus, dan juga penyaluran maklumat kepada saraf-saraf kita akan lebih maksudnya lebih baiklah. Di mana kalau kita tengok ada saintis yang telah dilakukan ke atas haiwan, iaitu tikus makmal sendiri, daripada National Institute on Aging dekat Amerika Syarikat, di mana mereka ada satu kumpulan tikus yang ini sebagai kawalan, dan lagi satu tikus sebagai maksudnya sebagai test lah. So jadi tikus yang satu sebagai kawalan ni tidak berpuasa, makan seperti biasa. Tikus yang test ni mereka akan berpuasa dan disuntik dengan satu toksin, iaitu mycotoxin. So kedua-dua ni, satu adalah dari segi tikus yang makan secara biasa, lagi satu tikus yang berpuasa. Kedua-duanya disuntik oleh toksin. Tikus yang berpuasa ni dari segi sistem pertahanan badan dia dan juga dari sistem untuk saraf, sebab kita tahu untuk mycotoxin tu dia akan attack ataupun serang saraf. So dia lebih survive. Maksudnya dari segi keadaan puasa tu, dia akan menyebabkan saraf dia akan bekerja dengan lebih kuat untuk pertahankan tubuh badan daripada penyakit. So jadi ini telah membuktikan bahawa bagi orang yang puasa, dia punya kesihatan mental untuk saraf dia akan berada di tahap yang maksudnya optimum lah untuk fungsi-fungsi yang lain. Dan ada satu juga lagi kajian yang Mizi baca, di mana ada sekumpulan kanak-kanak yang ambil peperiksaan. Satu kumpulan kanak-kanak tidak berpuasa, ambil peperiksaan,
dan satu lagi kumpulan kanak-kanak berpuasa dan juga ambil peperiksaan. So apa the end dia punya result ataupun keputusan kanak-kanak yang berpuasa ambil peperiksaan tu, dia punya daya fikir dan juga daya ingatan dia lebih tinggi dan skor dia lebih tinggi. So maksudnya ini membuktikan bahawa waktu puasa tiada orang cakap alasan untuk macam tak study ke, peperiksaan ke. Sebab bagi Mizi pernah lalui waktu kita macam peperiksaan utama dekat Malaysia, contohnya UPSA ke, BMR ke, SPM dahulu kala, di mana terjatuh pada bulan puasa. So at the end, untuk skor pada maksudnya skor untuk sekolah, kita boleh tahu lebih tinggi berbanding untuk yang macam tahun-tahun sebelumnya pada hari biasa. So jadi ini menunjukkan bahawa waktu puasa tu konektif antara saraf-saraf otak kita tu semakin maksudnya berkembang, dan juga dia mampu untuk nak bagi kita punya saraf tu akan lebih berfungsi dengan lebih bagus lagi. Okey, ini kita ada pengalaman daripada kita punya untuk actually Along daripada Kuching. Okey, pengalaman puasa sebelum ni dengan weekend sangat terbaik. Tenaga semasa mengajar tu macam biasa, walaupun banyak kelas kena ajar dengan murid yang ramai. Cuma pakai stokin dan V multiple saja. Pastikan malam tidur pakai lagi banyak produk weekend untuk dapatkan kualiti tidur yang baik. So actually macam ada juga especially for cikgu-cikgu ataupun lecturer yang memang kena mengajar dan juga jadual kuliah ataupun kelas yang banyak dengan ragam murid-murid lagi. So memang akan a little bit tired lah, memang akan letih. So dengan pemakaian untuk produk weekend, untuk kita punya, maksudnya kita ikhtiar produk ni akan bagi tenaga, dan kita punya puasa pun akan lebih rasa maksudnya okey, rasa selesa. Tak perlulah macam kita kadang-kadang sometimes memang once kita dah sampai petang a little bit tired lah, tapi kita akan lalui awal-awal puasa tu dengan keadaan yang okey, keadaan yang gembira, dan juga untuk keadaan kita balancekan kita punya hormon-hormon untuk tubuh badan kita. Hai untuk Kak Yong, Assalamualaikum, salam. So jadi untuk kita punya puasa ni, perspektif dari segi kesihatan ataupun dari kacamata kesihatan sendiri sangat-sangat meluas. Bukan saja Mizi nak cakap ni perspektif untuk puasa untuk orang Islam, tapi orang bukan Islam sendiri, saintis-saintis barat sendiri mengakui untuk kebaikan puasa tu sendiri dari segi aspek kesihatan. Yang banyak Mizi bawakan tadi, maksudnya kajian-kajian daripada saintis-saintis barat. Ada juga kajian-kajian daripada para ulama kita, saintis-saintis Islam kita, yang mengakui sendiri bahawa kebaikan puasa tu dari segi aspek untuk kesihatan dan juga especially untuk perubatan, di mana macam Mizi cakap tadi, semua punca penyakit adalah dari perut kita. So once kita macam jaga kita punya pemakanan, kita macam puasa, kita rehatkan kita punya organ-organ tubuh badan kita yang selama ni tanpa rehat. Cuma bukan kita tak makan langsung untuk satu hari, tapi kita rehatkan untuk seketika selama 14 jam. Kita boleh nampak impact maksudnya manfaat kesihatan tu sendiri ke dalam tubuh badan kita. So jadi kita tengok, Mizi ulas sedikit untuk isu sekarang. Sekarang macam Mizi cakap di awal tadi, Perdana Menteri kita dah announce malam di mana kita punya Perintah Kawalan Pergerakan PKP kita maksudnya akan bersambung lagi sehingga ke 12 Mei 2020. Maksudnya ada fasa yang keempat seterusnya nanti. So untuk itu kita tengok, mungkin kita akan rasa macam puasa tahun ni adalah puasa yang lain daripada yang lain, yang kebiasaan normal yang kita lalui tahun-tahun sebelumnya. Tapi di samping itu kita kena faham kenapa COVID-19 ni ataupun keadaan sebegini berlaku. So ada hikmah di sebaliknya. Dan kita tahu, Mizi nak kaitkan dengan puasa sedikit. Kalau kita tengok pembaziran yang paling banyak berlaku aspek makanan bukan pada bulan-bulan lain ataupun hari-hari biasa.
adalah pada bulan Ramadan sendiri ataupun bulan puasa. Sebab bazar dengan keadaan juadah yang tak terhingga dekat hotel-hotel, so yang makan yang tak terhingga beli itu ini. So jadi dengan datangnya wabak ataupun COVID-19 ni, dengan tiadanya bazar, hanya bazar online, lebih banyak lagi untuk suri rumah ataupun isteri-isteri untuk masak di rumah. Macam PM kita cakap tadi, walaupun masak tak jadi, masih boleh post lagi dekat grup Facebook ke WhatsApp, masak tak jadi hari ni, masak apa tak jadi hari ni. So jadi it's very funny lah. So benda tu kita tahu ada hikmah-hikmah kita ambil dari segi sudut yang positif. So kalau kita tengok dari segi pembaziran, kalau dahulu mungkinlah kita bermewah-mewahan, kita tak tahu kita punya rakan-rakan, saudara mara kita yang maksudnya keadaannya susah, fakir, di mana kita tahu hikmah puasa ni adalah untuk kita sama-sama rasakan kesusahan, kepayahan mereka yang tak makan. Ada yang tak makan dalam masa seminggu, ada yang malnutrition, ada yang sakit. So jadi puasa kita hanya 14 jam untuk kita menahan lapar dan dahaga, supaya kita dapat rasa juga keperitan saudara mara kita yang susah dan juga sebagainya. So jadi kalau kita tengok untuk di samping itu adalah untuk kita rasa bersyukur lah. So macam kata-kata untuk Mas Bagus dan juga Bang Rudi, bersyukur tanpa syarat, bahagia tanpa syarat. So key point bersyukur tu sangat-sangat penting. Whatever yang kita ada, apa-apa saja nikmat yang ada depan mata kita, apa-apa pun kena bersyukur saja. Ada orang yang lebih susah lagi pada kita. Ada orang yang mungkin kita tengok tak ada tempat untuk berlindung, tak ada tempat untuk nak maksudnya menagih kasih sayang dan juga sebagainya. So jadi kita yang dekat Malaysia ni sangat-sangat bersyukur. Sebab apa? Kita tengok dari segi sistem perubatan kita, frontliner kita sangat-sangat membantu. So jadi sebab Mizi ada tengok semalam untuk berita, so kita punya kadar penyembuhan untuk COVID-19 ni berada di tahap yang paling tinggi lah, maksudnya terbaik di dunia. So sebab frontliner kita pun memang yang terbaik di dunia sendiri. So jadi syabas sangat-sangat yang mana kita nak bagi especially untuk umat Islam. So kalau kita nak keadaan ini bertambah baik seperti normal, so kita perlu patuhi arahan daripada pihak kerajaan. Selalu stay dekat rumah, jangan keluar bila tak penting, tak ada urusan-urusan penting, semata-mata nak beli itu dan juga ini, semata-mata nak keluar. So jadi better stay at home supaya kita dapat kurangkan kita punya rantaian untuk COVID-19 ni. So jadi sebab itulah kita tahu pentingnya untuk amalan puasa ni, untuk sama-sama kita muhasabah kita. Waktu puasa ni, maksudnya dengan PKP sendiri, kita mampu untuk eratkan lagi silaturahim sesama ahli keluarga kita. Mungkin kalau sebelum ni kita tiada masa untuk nak buat amal ibadat ataupun perkara-perkara yang sebelum ni kita macam tak ada masa, this is the right time untuk kita buat, habiskan. Contohnya kalau kita nak membaca buku, kita nak khatam kita punya Al-Quran, untuk baca-baca buku-buku dan juga sebagainya, untuk nak menambahkan ilmu. Dan lagi satu, di PKP ni lah, bagaimana untuk kita nak belajar satu-satu yang baru. Macam hari tu mak saya ada cerita yang sebelum ni, kalau contohnya orang-orang dahulu yang banyak daripada Max Gabin yang banyak buat offline. So this is the right time untuk anda buat online ataupun belajar bagaimana untuk buat online sendiri. So banyak media-media platform untuk online sendiri ataupun media sosial. Kita ada Facebook, Instagram, kita ada Twitter, kita ada Telegram, kita ada WhatsApp, kita ada WeChat, ataupun for kita punya Jinzai kita ada TikTok. So benda-benda macam tu adalah salah satu platform di mana kita boleh online marketing ataupun pasarkan kita punya produk dan juga kita punya perniagaan, bagaimana untuk nak jana income tanpa perlu kita bersemuka. Hanya mungkin teks, hanya mungkin video call
melalui platform-platform tadi hanya bercerita dengan mereka di alam maya supaya kita dapat menjana income sewaktu kita punya PKP ni. Bukan duduk rumah tunggu orang datang dan juga sebagainya. So kita mungkin kena ubah trend kebiasaan kita yang sebelum ni kepada norma ataupun maksudnya kaedah-kaedah baru bagaimana untuk nak jana income melalui online marketing. So sedikit demi sedikit di waktu bulan puasa ni kita mampu untuk nak jana income pendapatan melalui produk-produk kesihatan yang sampai bila-bila tak akan ada, maksudnya unstop lah. Maksudnya semua orang, sebab semua orang dekat dunia ni nak sihat. So jadi setiap kali posting, promote dan juga sebagainya, guna kaedah yang betul. Kita punya media sosial semaksimum yang mungkin untuk promote dan juga promote market kita punya produk untuk weekend. So jadi untuk kita tengok, untuk kita punya yang lain-lain yang Mizi nak cakap sedikit, untuk kita punya promosi khas puasa, itu pun PKP juga, yang di mana bermula semalam 23 April hinggalah ke 7 Mei 2020, di mana untuk as usual lah, untuk pembelian silver akan dapat satu pasang stokin. Dan kita ada PWP, iaitu purchase with purchase, pembelian dengan pembelian. Iaitu kalau anda beli maksudnya silver punya set, ataupun anda beli travel kit premium 180 BV, ataupun anda beli package-package yang lain, iaitu kita ada travel kit A, kita ada Kolam Plus punya Beauty Kit dan juga mini combo. Anda hanya top up RM100 saja lagi. Top up RM100 saja lagi, anda akan dapat 2 botol untuk Reborn Cream. So grab this opportunity. Peluang ni takkan datang selalu. Untuk dapatkan yang mana belum lagi pakai kita punya produk Reborn Cream, this is the time untuk nak pakai dan restock banyak-banyak supaya nanti boleh pakai. Sebab kita tahu untuk produk Reborn ni sangat-sangat bagus untuk stabilkan kita punya hormon, dan dia juga multifunction. Boleh pakai dekat 6 titik utama untuk kita punya titik limfatik, dan juga ada bahagian-bahagian lain juga yang kita boleh sapu guna supaya memaksimumkan lagi penggunaan kita punya produk-produk weekend yang lain. Contohnya macam Mizi bagi, kalau kita ada masalah contohnya macam tadi arthritis rheumatoid berkaitan dengan lutut, why not kita sapu dulu dekat bahagian tempurung lutut kita tu, ataupun kalau kita nak pakai V multiple, kita sapu sedikit dekat bahagian betis kita, so baru kita saruh V multiple dan ataupun dengan kita punya knee pad. So dia akan memaksimumkan lagi kita punya produk weekend tu, dan juga di samping untuk produk kita punya Reborn tu, dia akan buat kerja lah untuk antioksidan, untuk balancekan kita punya hormon dan juga sebagainya. So jadi of course kalau kita tengok untuk kita punya package puasa sebelum ni dan juga sebagainya, memang tak henti-henti. Sebab kita tahu di samping keadaan kita yang macam ni, kita kena take as positive. So company juga ambil satu inisiatif untuk nak bantu juga kepada Max Gabion untuk nak buat perniagaan, untuk nak jana income, untuk lebih banyak lagi sumber pendapatan dengan promosi-promosi yang pelbagai ini. So jadi untuk hari ini kita punya first day untuk kita punya puasa. So jadi sekali lagi Mizi ucapkan selamat berpuasa untuk hari pertama. Semoga kita dapat tempuhi hari pertama ni dengan baik, dan juga semalam kita dah malam pertama untuk tarawih. So semoga kita punya tahun ini, Ramadan kita pada tahun 1441 Hijrah ni, kita akan lebih baik daripada tahun-tahun lepas. Dan juga mungkin ini satu sejarah juga dalam kehidupan kita, di mana Ramadan tahun ni kita akan lebih berjimat cermat, berwaspada, meningkatkan lagi kita punya amal ibadat dan juga sebagainya. Dan last but not least, Mizi nak tekankan sedikit,
untuk yang macam Mizi cakap tadi, untuk kita guna online marketing. So benda-benda yang kita nak post dekat kita punya social media, sama ada Facebook, Instagram, WhatsApp, WeChat, Telegram, TikTok, kita punya mana-mana, sama ada secara tulisan ataupun secara verbal, bercakap, haruslah dititik beratkan. Ada perkara-perkara yang kita jangan terlalu overclaim ataupun menjanjikan bulan dan juga bintang kepada kita punya prospek. So everything kita haruslah jujur, ikhlas memberi informasi kepada mereka, dan juga kita haruslah menyatakan yang benar kepada mereka. Jangan terlalu menyatakan bahawa ada yang Mizi pernah send hari itu. Janganlah kata produk ini mampu untuk nak merawat, maksudnya dari segi untuk mengubati, perkataan-perkataan ataupun term-term yang tidak dibenarkan. So janganlah digunakan, takut disalah erti. Sebab kita tahu, macam Mizi cakap, setiap orang walaupun ada penyakit, kondisi penyakit yang sama, tetapi produk ini adalah bertindak balas bergantung kepada keadaan individu masing-masing ataupun metabolisme masing-masing. So jadi janganlah pukul rata bahawa produk ni sama untuk setiap orang, dia akan bergantung. Dan apa yang Mizi bagi tips sebelum ni, kena selalu cari gali kita punya prospek, apa masalah mereka, barulah kita boleh bagi ataupun sarankan produk yang lebih tepat dan juga sesuai dengan keadaan penyakit yang mereka hadapi sendiri. So jadi last Mizi bagi sedikit untuk kita tengok untuk komen-komen daripada kita punya viewers kita. Max Gabian kita. Okay. So jadi memang promosi untuk company memang tak putus-putus, memang sangat-sangat hebat, sangat-sangat banyak. So grab kita punya opportunity untuk dapatkan, maksudnya harga yang lebih murah dengan promosi-promosi tersebut, dan kita kena maksudnya gunakan kita punya produk semaksimum yang mungkin untuk dapatkan manfaat dari segi kesihatan. So macam Mizi cakap, untuk puasa 30 hari kita akan double up lagi. Untuk seperti kita maklum, puasa memang dah termaktub ada dia punya kesan-kesan ataupun signifikan kepada kesihatan, dan produk kita pun memang telah terbukti mampu untuk nak mengurangkan dari segi simptom-simptom penyakit, masalah-masalah tersebut. So jadi untuk penggunaan waktu puasa dan juga kita punya produk dengan keadaan puasa, kita akan sekaligus memaksimumkan ke tahap yang lebih bagus lagi lah untuk kita punya keadaan-keadaan masalah penyakit. So untuk nak boost tenaga, untuk nak bagi stamina, untuk nak kurangkan masalah-masalah. So jadi sangat-sangat penting untuk bulan puasa ni kita konsisten pakai, especially untuk kalau kita nak beribadat pada waktu malam. So sangat-sangat sesuai, dan waktu siang pun tak terkecuali lah untuk kita nak berzikir, baca Al-Quran dan juga sebagainya, sebagai untuk kita nak top up kita punya amalan-amalan yang sebelum ni. Kalau kita tengok, kita sibuk bekerja, tak ada masa. So this is the time untuk Ramadan ni dengan PKP untuk kita perbanyakkan kita punya amalan ibadat kita. Sebab kita tahu puasa ni kita tengok untuk bila kita berpuasa, doa kita mudah untuk nak waktu orang-orang puasa ni mudah untuk nak dimakbulkan dan juga sebagainya lah. Kita punya amal ibadat pun digandakan juga. So jadi Mizi rasa sampai di sini saja untuk Mizi punya perkongsian untuk pagi ni, iaitu pada 1 Ramadan 1441 Hijrah. So apa yang baik datangnya daripada Allah SWT, apa yang buruk, apa yang silap, Mizi minta maaf banyak-banyak atas kekurangan, khilafan diri Mizi. So jadi apa yang maksudnya mungkin ada fakta-fakta ataupun input-input yang kurang tepat, Mizi minta maaf juga.
dan mungkin boleh PM Mizi untuk perbetulkan in term of banyak fakta-fakta yang tentang kesihatan. Of course Mizi ada ambil dari sumber yang dipercayai. Mungkin ada fakta-fakta dari segi background agama, sebab Mizi bukan ustaz. Actually Mizi baru nak start. Okay, so jadi benda-benda macam tu Mizi harap dapat teguran lah daripada semua Max-Gabian yang lebih mendalam ilmu agamanya. Okay, so jadi untuk hari ini Mizi ucapkan selamat berpuasa di bulan Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Al-Karim. So jadi dapat tempuhi puasa dengan baik selama 30 hari ini, dan ini baru hari pertama. So jadi semoga kita dapat manfaat untuk puasa tahun ni dengan sebaik-baiknya, dengan ahli keluarga kita, dengan orang yang tersayang. Even though mereka berjauhan, tapi kita still boleh keep connect dengan mereka, dan juga once yang masa berjauhan still boleh connect dengan kita punya rakan-rakan sekerja dan mungkin rakan-rakan kita yang lain. So jadi stay tune untuk next live FB kita pada minggu hadapan. So jadi Mizi sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi. Okay, bye bye.